pegang ni digunting sama dengan secekak ni. Dan Nabi ni tersusun rapi, giginya sama ni, bila dia senyum seperti mana bulan purnama bercahaya. Allahu Akbar. Nak cerita tak retilah. Nabi rambutnya panjang sehingga ke bahu. Sebab tu ada orang lelaki kalau rambut panjang tu sampai bahu tu biasa, jangan kutuk pula. Itu sunnah Nabi ni, sampai ke bahu ni. Saya tak boleh kalau ke bahu ni aku ceramah ya. Macam kunyit, tuan-tuan, kunyit. Tak boleh. Saya pernah taruh, bila taruh dia nanti. Lah kali lama tuan-tuan, kita nak ceramah malam ni akhlak Nabi sama jam. Jam tuan-tuan, jam kering. Oh, tak boleh tuan-tuan. Jadi kena bagi kepala macam ni. Sunnah Nabi rambut panjang ni. Itu tuan-tuan, Nabi juga berwangi-wangian. Wangi yang Nabi suka ialah kasturi. Kasturi. Kasturi tu Nabi suka. Kasturi itu ialah ni yang dekat perut kijang. Dia ada tu besar ini. Kemudian bila dijatuh tuan-tuan, maka digunakan tu dalam tu untuk wangi-wangian, wangi sungguh yang kijang tu. Yang tu Nabi suka wangi-wangian. Sebab tu kalau boleh rumah kita bagi ada wangi-wangian ataupun masjid kena ada lah. Tu yang letak tu dekat tepi dinding kan. 5 minit. 5 minit. Oh bagus. Oh, ada. Tu. Okey tu. Tapi tak fungsi. 15 minit. Tak keluar. Tuan-tuan ni bagi fungsi. Sebab apa? Wangi ni malaikat suka. Nabi suka, malaikat suka. Tandas pun bagi wangi. Tandas kita tu bagi wangi. Sebab malaikat suka tuan-tuan. Benda yang wangi. Nabi suka berwangi-wangian. Dan pakaiannya hijau dan kemerah-merahan. Kemudian yang keempat, Nabi menjaga tutur katanya. Nabi ni susahlah nak banding dengan Ustaz Abdullah Khairi. Ustaz Abdullah Khairi nak sebut lembut-lembut susah. Saya guru disiplin. Takkan guru disiplin belajar, masuk kelas, tak ada. Wow! Masuk kelas! Guru disiplin. Baru betul ini guru disiplin. Okey ya, belajar ya, masuk ya. Tak ada apa kata masuk. Guru disiplin tuan-tuan. Power. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW disebut ihmar ainahu. Bila dia baca khutbah, ihmar, matanya merah. Wa ala sautuhu, tinggi suara. Kalau dia baca khutbah cerita tentang azab neraka, ni ihmar ainahu, merah mata. Merah, dia pegang ni, sebelah ni tangan ni pegang senjata, pegang pedang. Sebelah ni tungkat. Sebab tu ada orang kata, apalah ustaz-ustaz ni kadang-kadang baca khutbah tangan macam tu. Makruh dia kata. Nabi tak buat. Nabi pegang pedang. Dia hentak. Tuan-tuan, sesungguhnya kiamat itu telah dekat. Baca khutbah macam tu. Boleh tak tu? Panggil sekali. InsyaAllah. Lama duk minta ni. Kali kedua ni. Datang ni. Ni Nabi. Ihmar ainahu. Merah mata. Saya nak merah mata tak boleh. Saya kuatkan suara. Wa ala sautuhu. Tinggi suara. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, orang yang baca khutbah ni kena kursus juga. Kena hantar pergi kursus. Kita nak ada tiun tu. Tiun. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Ni cara tiun. Bila lantang tu, tuan-tuan, ingatlah bahawa sesungguhnya kiamat itu dekat. Kan? Maka tuan-tuan, apakah persediaan kita untuk menghadapi mati ini? Dia main bukan nada depan, nada dalam. Nada dalam. Kalau depan, tuan-tuan, kita kena di depan. Kita kena bersyukur kepada di depan. Tapi kalau dalam, ingatlah sesungguhnya, nampak? Sebab tu kalau azan depan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau dalam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap tak? Tengok siapa azan. Ini dalam. Sebab tu kita ni kalau baca khutbah kena main suara depan. Suara depan tu dia cing. Dia tutor dah. Tu tutor. Dia kena ada dalam. Bass. Hello. Hello. Kalau suara perut,
Malu rasanya mengatakan cinta. Suara perut, suara bungung nak tak? Suara bungung dia bunyi put kentut. Sebab tu tuan-tuan, baca khutbah ni dia ada kaedah dah. Kaedah macam kita main suara. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila nada sayu buat nada sayu. Tuan-tuan ingatlah, sesungguhnya Nabi SAW tak bersama dengan kita dah 1438 tahun yang dahulu. Tuan-tuan sayang Nabi tak? Ini cara kaedah. Sebab saya psikologi, saya psikologi tuan-tuan, kaunselor. Orang datang kan, ni saya ni ada masalah ni. Masalah apa kak? Saya bergaduh dengan suami saya. Ya. Itu macam mana saya nak selesai? Ya. Ni kalau dah bergaduh ni, dah lama ni, macam mana nak buat? Ya. Kaunselor bukan menyelesaikan masalah. Dia mukadimah mula ya. Lepas tu dia pendengar yang baik. Dengar ya. Ya. Last kali kalau macam tu saya kena baik balik dengan suami saya kan? Ya. Last kali dia selesai sendiri. Itu kaunselor. Sebab tu tuan-tuan, khutbah juga macam kaunselor. Macam mana nak tarik orang dengar perhatian? Ini tak, alhamdulillah. Hari ini tuan-tuan, kita kena bersyukur kepada Allah kerana tuan-tuan telah mendapat BRIM. Semua pakai hanggup. Sebab tu kita kena main nada. Ni khutbah ni penting. Sebab jangan panjang, 15 minit sudah. Ambil satu tajuk, pom 15 minit. Kemudian doa. Kemudian berhenti. Khutbah yang kedua 5 minit bagi menangis. Saya selalu ada 15 minit kan. Khutbah saya 25 minit kan. Pom. Ada yang marah pada, ada yang nak bangun tak boleh. Kalau bangun siap dah kan, nak bangun tak boleh. Jadi 15 minit saya hantam betul-betulnya. Tapi khutbah kedua saya tarik balik bagi dia menangis tuan-tuan. Bila dia menangis, apa yang dia marah tu dia akan tarik balik. Oh betul. Sebab pernah saya cerita tuan-tuan masa hari raya, dalam khutbah, dalam YouTube ada. Saya hantam hari raya tu, hantam supaya anak ni hormat mak ayah. Tuan-tuan, saya kata hari ini hari raya, hari yang Tuhan ampun dosa hambanya. Hari ini Allah dengan kita kosong-kosong, tetapi kita dengan hamba kena minta maaf. Terutama ibu dan ayah, adik-beradik. Apa salahnya anak hulurkan tangan kepada mak ayah? Mak ayah jangan ego, hulurkan tangan kepada anak-anak. Adik-beradik hilangkan perbalaan, hulurkan silaturahim. Hari ini kita ampun dosa sesama hamba. Ampunlah tuan-tuan, Allah tak ampun dosanya kalau dia tak memaafkan orang lain. Rupa-rupanya habis tuan-tuan hari raya pakat salam. Ada seorang tuan-tuan badan sadu, dia duduk, dia tengok saya. Saya dah nampak lah dia ni macam nak tumbuk saya. Saya pun ready, kalau dia tumbuk aku tumbuk balik kan. Kita pun ready lah kan. Rupa-rupanya dia tuan-tuan jalan-jalan badan sadu, dia pakai baju Melayu. Sampai-sampai kat saya, bukan dia tumbuk saya, dia pegang tangan saya, dia cium tangan saya, dia peluk. Ustaz, khutbah Ustaz menyentuh hati saya. Saya tak kenapa bang, saya dah tak cakap dengan mak dan ayah saya dah hampir 16 tahun. 16 tahun tak cakap. Saya tak, abang kenapa bang? Saya kecil hati dengan mak saya. Saya kata, abang hari ni hari raya, Allah ampun dosa hamba dah. Abang maaflah mak ayah tu. Baliklah abang. Dia pun menangis. Angkat-angkat hingwih penuh tebau aku. Allah, habis-habis bang, balik bang. Apa ada pada diri kita kalau tak ada mak ayah? Tengok simple ya. Orang psikologi, apa ada pada diri kita kalau tak ada mak ayah? Tak ada mak ayah, tak ada kita bang. Hebat, duit banyak, kalau tak ada mak ayah, tak ada kita. Balik bang, insya-Allah ustaz. Tengok khutbah. Seminggu lepas tu dia telefon. Assalamualaikum ustaz. Saya balik ustaz. Lepas ustaz baca khutbah, saya balik. Rumah mak saya dekat aja. Rupanya mak saya ni duduk nanti saya lama dah. Dia nak pergi rumah saya, dia malu lah. Takkan mak nak pergi rumah anak. Saya sampai kereta tu, isteri saya sebelah saya nak keluar takut. Mak saya tengok saya sampai terus meluru daripada rumah keluar.
Meluru sampai dekat kereta saya, dia tarik pintu kereta saya, ustaz. Bukan dia halau saya balik, dia tarik tangan saya, belum sempat saya keluar, dia tarik tangan, dia peluk saya, dia bisik kat telinga, kalau aku ada dosa dengan hang orang utara, maafkan mak, dia kata. Menangis dia kata, bukan saya minta maaf, mak minta maaf dekat saya. Tiba-tiba saya tengok ayah saya 16 tahun tak balik, ayah saya lumpuh dah. Tengok saya balik, gagah pegang tungkat, jalan juga satu-satu sampai kat pintu, tak boleh gerak dah. Dia letak tungkat, saya meluru dekat ayah. Saya pergi peluk dia, ayah bisik kat telinga, belum sempat saya sebut, wahai anakku, kenapa tak balik? Aku dah maafkan kamu 16 tahun dulu. Menangis saya, ustaz. Ayah minta maaf. Tiba-tiba mak datang peluk pada belakang, menangis kami tiga-tiga. Apa yang mereka ucap? Sudahlah, yang dulu-dulu, mari kita bina hidup baru. Kami dah maafkan kamu 16 tahun dulu. Ustaz, hari yang paling bahagia dalam hidup saya bukan hari pertama saya dapat isteri, bukan hari pertama dapat anak, tapi hari yang paling bahagia dalam hidup saya bila mak dan ayah saya kata, wahai anakku, aku dah maafkan kamu 16 tahun dulu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, ni itulah tuan-tuan apa yang boleh kita buat tuan-tuan dalam hidup kita. Contohi Nabi SAW. Nabi apa lagi? Dia menjaga tutur katanya. Kita katalah tuan-tuan, yang baik itu baik, yang salah itu salah, bagi betul. Kalau benar tu baik, jelas yang baik. Kalau salah, sebut yang salah. Jangan takut, sebab dunia ni sementara aja, sampai masa Tuhan ambil nyawa kita. Yang kelima, berlapang dada dan pemaaf. Kita kena macam Nabi, berlapang dada. Ya, tengok, saya boleh forum dengan Syamsul Debat. Saya boleh forum baru ni dengan Datuk Ashraf Wajdi. Ingat tak Datuk Ashraf Wajdi, Timbalan Menteri? Baru ni kami jumpa, bincang elok-elok, tak ada masalah. Sebab kita berlapang dada dalam masalah ummah. Sebab tu tuan-tuan yang duduk di kampung lindungan ni, jangan bergaduh bab parti. Pakat elok-elok. Sebab ini ummah. Untuk ummah, pakat elok-elok. Masa pihak raya bergaduh, ha? Seminggu pihak raya tu kan, gaduh, ha? Masa tu. Tapi bila habis, sudah, ha? Bang, kita ni kena open minded, jangan duk jadi macam dulu. Dulu ni kita ni menang pihak raya ke kalah, bergaduh sampai 5 tahun tak cakap. Jangan, itu zaman-zaman dulu, bukan zaman sekarang. Zaman anak muda kita bukan macam tu, tidak? Kita sama-sama kita boleh, kami ni dalam grup ni macam-macam grup. Ada grup nu, ada grup ni, hantam pakai hantam, tapi kita lapang dada. Sebab kami dulu mengaji sekali satu universiti, duduk dalam grup yang sama, yang ni bawa ideologi dia ni, tapi semua berlapang dada. Bila perjumpaan, semua berkat jumpa. Bila jumpa, semua tutup mulut, jangan cerita parti, ha? Semua tak cerita, sebab makan, majlis makan. Cerita parti tak makan, ha? Semua berlapang dada. Contoh masjid ni untuk siapa? Untuk semua. Tapi dah panggil saya, kena hentam semua. Masjid itu semua yang datang ni bukan satu parti, macam-macam parti pun ada. Merah ada, biru ada, hijau ada, kelabu ada, macam-macam. Tapi boleh duduk. Kerana apa tuan-tuan? Sebab satu kalimah namanya Allah. Bang, apa salahnya kita berlapang dada sekarang? Kita bukakan hati kita ni untuk ummah di masjid ini. Apa yang kita fikir untuk kita ummah kita? Duit masjid 400,000 ada di kalangan duduk dekat masjid, makan pun tak ada. Tolong tengok bang, tuan-tuan, jangan kata duduk kawasan masjid ni kaya. Kadang-kadang pendapatan masjid kita 400,000, tapi ada orang susah, kita tak tengok. Saya nak tanya tuan-tuan, ada tak orang susah dekat kawasan kita? Ada, tolong tengok bang. Ada di kalangan kita tuan-tuan datang guna tandas masjid pun ada, tandas tak ada. Saya ingat dulu masa saya student tuan-tuan, kami ni tidur rumah sewa. 18 orang satu rumah, tandas satu. Tuan-tuan bayang kami guna mana student? Tandas guna masjid. Guna masjid. Kami bincang sama-sama kami ni, tandas kita satu. Kalau dua orang guna, yang dia habis. Nak mandi, nak pergi kuliah, pergi masjid guna. Dan kami kutip pula di kalangan kami ni, seorang RM10, duit itu RM180. Buh lantabung masjid sebab guna air masjid. Guna air masjid ni, tuan-tuan datang masjid guna, ambil wuduk, tabung masjid pun tak bubuh. Tadi dah jalan nak bubuh tak? Bubuh no? Bubuh bang, aku pun tak bubuh lagi, mana ada? Jalan dah.
tak datang pula kubur. Tuan-tuan, kubur dalam masjid. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada orang susah di kalangan kita. Ni, kita kena tengok. Kalau ada di kalangan kita dulu kata kat kita, maki kita, kita maafkan. Saya ada sekolah, tuan-tuan. Sekolah saya dalam kampung. Saya buat dewan sebesar ini, dewan badminton. Orang kata kat saya, apalah sekolah buat dewan. Tak apa, saya buat juga. Akhirnya ada naik dewan, naik gelanggang futsal, naik tempat memanah, naik chalet, naik kolam renang. Baru saya buka Ma'had Tafiz Asy-Syafi'i. Orang report polis nak bagi kena tangkap. Orang buat macam-macam, tak apa. Akhirnya tuan-tuan, keluarga dia mati. Budak saya yang hafal Quran ni, saya kata jangan dendam. Ada ustaz-ustaz kata, ustaz tahu tak dia yang report masa kita buat ceramah, ustaz nak kena tangkap. Ustaz dia yang ni, dia. Saya kata jangan. 50 orang ni hantar 20 orang pergi baca Quran rumah dia. Mak dia mati. Ni 20 orang budak-budak ni baca Quran daripada jenazah tu meninggal sampai jenazah tu nak masuk dalam liang lahat. Baca Quran 20 orang. Lepas tu tuan-tuan, pak cik yang report ni datang jumpa saya. Ustaz nak tanya, boleh tak? Saya kata pasal apa pak cik? Ada tak kosong lagi? Saya nak masuk cucu saya. Saya dalam hati, oh dulu hang kata kat aku no, nak masuk cucu pula. Penuh dah. Saya kata penuh dah. Penuh dah saya kata. Maybe memang penuh sungguh. Dak cucu saya ni saya nak nampak ngaji kot lain pun tak jadi ya. Kena hafal Quran ustaz. Hafal Quran boleh jadi esok baca Quran saya mati pun jadilah. Nampak. Rupanya tuan-tuan, dia buat jahat kat kita, tak suka kat kita. Kita pergi hantar baca Qurannya. Rupanya jadi baik. Sekarang ni masjid saya surau tuan-tuan. Dia lah duk jadi tok siap tuan-tuan. Duk jadi tukang sapu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, kita jadi pemaaf macam Nabi dan berlapang dada dalam hidup. Yang keenam, berkasih sayang sesama manusia. Kita ada kasih sayang. Sama-sama kita ingat ustaz datang, Abdul Khairi ni datang ceramah, bukan saya ni ahli syurga. Tapi saya nak masuk syurga, tuan-tuan nak masuk syurga. Jangan kata kita ahli jawatan kuasa masjid, kami ni ahli syurga dah, yang lain tu semua neraka tu. Jangan belagak. Sebenarnya kita buat program, kita buat ceramah, kita buat khutbah, bagi makan, kita nak semua masuk syurga. Kita tak nak kita seorang masuk syurga. Kalau kita seorang masuk syurga, seronok tak? Seorang saya yang masuk syurga, siapa pun tak ada. Sebab tu tuan-tuan kena faham, wahai jawatan kuasa masjid, wahai ahli qaryah, kita datang masjid, kita nak semua orang masuk syurga. Ni saya ceramah ni, bukan saya ni hebat nak masuk syurga, saya seorang, tapi saya nak tarik tuan-tuan untuk masuk syurga. Itu nama matlamat kita. Ni ada orang di kalangan kita ni, dia berasa dia tu maksum. Oh aku ahli syurga, yang ni semua tak boleh pakai. Oh yang ni semua ni tak ada sanad, ni semua ni tak boleh, neraka semua ni, bid'ah. Oh jangan bang, kita nak tarik orang masuk syurga. Sebab tu tuan-tuan, kita kena ada kasih sayang sama isteri kita. Isteri kita tu sayang macam mana? Kita nak masuk syurga, dia orang pun nak masuk juga. Nak masuk syurga dua-dua. Sebab tu orang perempuan ni tuan-tuan, ingat suami yang baik bukan suami yang selalu datang masjid. Bukan. Suami yang baik mengikut psikologi. Psikologi kata suami yang baik ialah suami yang selalu menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Dia ni datang masjid, balik duk tampat isteri, tu tak guna juga. Oh masjid datang, saya ni tuan-tuan buka dalam WhatsApp saya, tak agak jawab. Suami masjid tak tinggal ustaz, balik penampar isteri, penampar anak. Ini tak jadi. Psikologi kata suami yang baik, pendengar yang baik. Orang lelaki ni pendengar ya, pendengar. Kita kadang-kadang anak kita kan bawa ni soalan periksa, ni nak tanya abah ni macam mana, kita pendengar tak? Tanya mak apa salahnya? Oh macam ni ada apa masalah? Dia cerita. Oh ni abah tak pandai, abah SPM pun tak lulus. Adik tanya mak sekejap. Ni dengar dulu. Kita tak dengar. Isteri kita cakap tak dengar. Bang nak jadi suami yang baik, dengar. Pendengar. Hebat seorang lelaki. Sebab tu tuan-tuan, orang perempuan dia jarang pendengar, dia dengar banyak tapi tak pakai. Tu mulut. Dia kena cakap lah. Sebab orang perempuan dia akan bercakap banyak
sehari 27,000 perkataan. Kau